وعلى آله وصحبه والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya kasihi pihak pengurusan Masjid Petronas KLCC, tuan-tuan sidang hadirin, bakal-bakal jenazah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi ataupun tengah hari ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Sebenarnya saya jadual di Petronas ni tak ada, tuan-tuan. Tapi ada sahabat saya telefon, malu alah tuan-tuan, orang utara kata, datang jugalah ke sini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita berada di awal Ramadan ini yang disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Sebenarnya rahmat ini Tuhan bagi dekat kita macam-macam, tapi kita tak nampak aja. Kita nampak hanya rahmat bila disebut Syahrul Rahmat, bulan Ramadan. Bukan saja Ramadan, Allah bagi rahmat kat kita macam-macam. Di antaranya di dalam dunia ni ada dua tempat rahmat. Tuan-tuan tahu apa dia? Bukan bangunan KLCC. Rahmat di dalam dunia ni ada dua tempat, iaitu Madinah dan Mekah. Sebab apa? Sebab satu rakaat kita salat di Masjid Nabawi, pahala dia 1000. Itu rahmat. Satu rakaat kita sembahyang di Masjidil Haram dapat 100,000. Sebab tu ada orang yang pergi umrah, pergi haji, balik tak sembahyang dah. Sebab banyak pahala. Itu beza dia. Rahmat macam mana? Rahmat Tuhan ampun dosa kita. Saya pernah bawa ada seorang suami isteri. Suami isteri ni tuan-tuan dia bergaduh. Bergaduh ketika mana nak datang umrah. Bergaduh. Satu hari tuan-tuan, isteri dia jatuh sakit, suami ni tolak. Tolak, ketika tawaf tolak, ketika sa'i pun tolak. Ketika sa'i tuan-tuan, suami tolak, dia tak mampu lagi tolak. Dia round yang kedua, dia bagi upah orang, Bila upah orang, berlaku krisis tuan-tuan. Isteri ni marah sungguh dekat suami. Bila marah sungguh, akhirnya balik, mereka bergaduh di hotel, depan saya. Dia kata, abang ni patut tolak saya tapi upah orang. Apalah abang ni? Akhirnya bergaduh. Sebab itu saya kata rahmat tempat ni. Akhirnya bila bergaduh, saya kata kenapa kata macam tu kakak? Dia kata apa? Suami saya ni datang umrah ni, saya yang bayar. Dia ungkit balik satu-satu. Rumah saya yang beli, dia kata. Kereta saya, dia jawatan besar. Bila kata macam tu, saya pun senyap je. Saya kata kakak, jangan ungkit kak, kita datang rumah Allah ni. Ini tempat rahmat. Suami kakak bukan tak mampu nak tolak, tapi suami kakak mungkin tak larat. Dia upah orang, walaupun upah orang dia ikut di belakang, maksud dia sayang kakak. Saya pun bagi sikit dalam bentuk psikologi. Akhirnya dua-dua ni rasa bersalah. Si isteri hulurkan tangan. Kata bang, kalaulah mulut saya ini celupar memaki abang, bang maafkan saya. Akhirnya dua-dua menangis. Bila dua-dua menangis, saya pun angkat tangan doa, ya Allah, inilah rahmat tempat tersebut. Boleh menyatukan walaupun mereka pernah bergaduh, tetapi Allah satukan hati manusia. Sebab itu dua tempat dalam dunia ni rahmat, Mekah, Madinah. Lagi tempat rahmat apa dia? Iaitu masjid. Ni, masjid ni tempat rahmat. Sebab apa? Bila kita masuk nanti, kita akan baca doa. Allahumma ghfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Nampak? Ya Allah, ampun dosaku, bukalah pintu rahmat untukku. Tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan baca doa tak? Tak doa, pergi keluar. Keluar tak masuk dah, tuan-tuan. Itu rahmat. Ya Allah, ampun dosaku, buka pintu rahmat untuk aku. Tapi banyak orang tuan-tuan, walaupun duduk pejabat sebelah masjid saja, tapi tak turun dengan tazkirah. Sedangkan tempat ni tuan-tuan, bila ada tazkirah, ada majlis ilmu, malaikat rahmat akan turun sebelah kita. Malaikat berdoa apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Tuan-tuan nampak tak malaikat tu? Kalau nampak Jumaat depan lah tuan-tuan. Tak nampak tuan-tuan. Itulah rahmatnya. Kita duduk ni malaikat berdoa. Sebab tu tuan-tuan tengok, nampak ada tempat kosong. Sebab malaikat duduk, tuan-tuan tak boleh duduk. Tu yang duduk di belakang tu tuan-tuan. Nampak kena dah nampak. Rahmat untuk kita. Sebab tu masjid ni disebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan rumah ni apa dia? Orang yang beriman kepada Allah.
Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Nampak? Orang yang datang rumah Allah ni rahmat, pertama dia tu orang beriman. Kalau tuan-tuan nak tahu orang beriman, orang yang datang rumah Allah selalu orang beriman. Iman ini apa dia? Ulama kata iman ini dia ada 3. Pertama, iqraru bil lisan. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, itu tanda dia belum tentu iman, itu Islam. Kemudian apa? Wa tasdiqu bil qalbi, kena masuk dalam hati ni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wal amalu bil jawarih ataupun arkan, beramal dengan perbuatan. Tuan-tuan, nak amal datang rumah Allah. Sebab itu orang yang datang rumah Allah orang beriman. Pertama, orang yang mengucap belum tentu beriman, dia kena bubur dalam hati. Sebab pernah tuan-tuan, di kampung saya ada satu hardware ni punya besar, ada seorang perempuan Cina. Perempuan Cina ni cakap Melayu punya fasih. Saya katalah, kakak cakap Melayu punya fasih lah. Kan, bila nak masuk Islam? Cina. Dia kata, ustaz saya Islam. Terus dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Punya fasih. Saya kata, ya Allah, kakak boleh baca Fatihah. Dia baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca Fatihah dengan makhraj punya sedap. Saya kata, kakak bila nak tukar Fatimah ui? Dia kata, ustaz belum sampai hidayah dia tak. Nanti saya tukar dia tak. Saya kata, baca Fatihah boleh, mengucap boleh, tetapi dia tak tasdik dalam hati dah, belum tentu beriman. Kemudian dia kata, saya ustaz, saya ni orang Johor, sebab tu saya boleh cakap Melayu, sebab perkampungan saya tu Melayu semua. Saya dilahirkan dalam kawasan Melayu. Dia kata, hari raya Cina saya tak balik, tapi raya Melayu saya balik. Satu hari dia kata, saya balik ke Johor, dekat Lebuh Raya, aksiden dia kata. Bila aksiden ustaz, saya turun, yang aksiden tu orang Melayu, pecah muka ni ustaz. Jadi suami saya angkat, letak di tepi. Bila letak di tepi, saya dengan suami saya muka Cina. Jadi orang Melayu pakat berhenti tengok, dia ingat yang kena aksiden tu Cina. Dia orang buat tak tahu ya. Saya bagi tahu lah, ni mari tengok ni, orang Melayu ni semua buat tak tahu ya. Bila buat tak tahu tuan-tuan, dia bagi tahulah ni dalam keadaan nazak. Angkat dia pergi hospital. Dia bagi tahu nazak tuan. Jadi yang Melayu ni buat tak tahu. Jadi bila buat tak tahu ustaz, saya dengan suami saya angkat yang aksiden tadi, bubuh kata kereta saya, kemudian nak bawa pergi hospital. Bila nak bawa pergi hospital, saya bagi tahulah yang Melayu yang ada tu, tolonglah datang masuk. Teman, mana tahu nanti dia mati nanti, tuan-tuan boleh ajar mengucap. Dia bagi tahu tuan. Yang Melayu seorang tak nak naik. Bila tak nak naik ustaz, saya bawa dengan suami saya driver bawa. Saya duduk, saya ampu kepala atas riba saya. Kepala itulah, kepala yang aksiden tu. Bila ampu ustaz, saya tengok dia nazak ustaz. Bila dia nazak ustaz, saya ajar mengucap dekat telinga dia ustaz. Dia boleh mengucap ustaz. Lepas mengucap dia mati ustaz. Ustaz, la macam mana ustaz? Aku pening. Nak jawab macam mana tuan? Yang mengucap tu Melayu, yang ajar mengucap Cina. Saya, ya Allah, ni macam mana dia mati ustaz, boleh mengucap ustaz. Tapi saya yang ajar. Ustaz macam mana? Saya pun tak apalah, saya bagi tempoh seminggu. Kemudian saya datang jawab. Sampai sekarang 2 bulan dah tak pergi-pergi tuan-tuan. Tak tahu nak jawab. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, dia boleh mengucap, tapi iman wa tasdiqu bil qalbi. Kena terima tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian apa? Wal amalu bil arkan, kena beramal. Sebab tu nak beramal, datang rumah Allah, tu tanda orang beriman. Kemudian orang yang yakin dengan akhirat, kita nak mati bang. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Kemudian apa? Mengeluarkan zakat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah. Orang yang datang rumah Allah ni orang yang tak takut dengan manusia, takut dengan Allah. Kita takut dengan manusia, itu masalah. Datang rumah Allah nak panggil Ustaz Abdullah Khairi, pangkah siap. Jangan. Ustaz Abdullah Khairi datang Petronas, dia politik. Saya jangan takut tuan-tuan, di tengah hari ni tak sebut politik. Untuk hari ni ya. Hari lain belum tentu tuan-tuan. Kan? Ni dia pangkah siap dah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, rumah Allah ni tuan-tuan, walam yakhsha illallah, jangan takut dengan manusia. Takut dengan Allah. Allah jadi kita, Allah bagi rezeki kat kita, tapi kita tak yakin bang.
Sebab itu orang yang datang rumah Allah ni, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka inilah yang dapat petunjuk. Sebab itu rahmatnya rumah Allah ni tuan-tuan. Tapi kita banyak yang tak datang. Dan nak mati baru datang. Kan? Bila mati datang ke depan. Pak imam yang selalu datang pun duduk di belakang dia. Sepatutnya orang yang tak pernah datang ni mati, semayang dekat tandas ya. Sebab masa hidup tak pernah datang tuan-tuan. Sedangkan rumah Allah ini rahmat. Lagi apa rahmat? Masjid Nabawi, Masjid Haram rahmat, masjid rumah ni rahmat. Lagi rahmat ialah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara kebesaran Allah, Allah jadikan bagi kamu pasangan. Pasangan kita tu rahmat bagi kita. Kan? Litaskunu ilaiha, maksud dia bersenang-senang dengan dia. Kemudian bergaul dengan kasih sayang dan rahmat tuan-tuan. Sebab itu isteri kita rahmat bagi kita. Kakak, suami kita rahmat bagi kita. Yang dah berkahwin lah. Ada orang kata, Ustaz, saya meluat suami saya. Kakak, suami kita bukan wali Allah. Suami kita hanya hamba Allah. Isteri kita komplain, isteri saya ni saya meluat Ustaz, saya benci dia. Isteri kita bukan Rabi'atul Adawiyah. Isteri kita Rabi'ah binti Din. Jadi kita kena fikirlah kan. Isteri kita bukan wali Allah. Sebab itu saya psikologi tuan-tuan, PhD psikologi. Seorang suami yang baik, apa dia? Menjadi pendengar yang baik. Orang lelaki susah dengar. Ni tambah tazkirah ni kan. Tengok Ustaz Abdullah Khairi, dia tak boleh dengar apa dah. Sebab dia nak dengar bukan senang. Tapi suami yang baik, lelaki yang baik, dia boleh dengar. Dengar, isteri kita akan beletih, cakap banyak. Sama, isteri saya pun sama. Isteri saya kalau tak cakap, dua aja. Sama ada dia tidur atau mati je. Yang lain tu memang dia cakap. Kita suami ni dengar ya. Bila dia cakap banyak dengar. Tapi bila dia bercakap, dia mengaji agama, dia akan bercakap atas urusan agama. Kita suami yang baik, dengar je. Saya kaunselor tuan-tuan. Bila orang datang jumpa saya, Ustaz, saya ada masalah. Saya dengar ya. Ustaz, saya dengan suami saya ada masalah. Saya, ya. Saya macam mana nak buat Ustaz? Saya, ya. Macam mana Ustaz kalau saya jumpa mak saya Ustaz? Ya. Saya, ya. Dengar. Kaunselor ni bukan menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah diri dia sendiri. Last sekali kaunselor dia kata apa? Boleh saya bantu? Tu apa? Jadi dia last sekali ni sejam dah cerita. Kalau macam tu Ustaz, saya kena baik balik dengan isteri saya. Ya. Dia selesai. Bukan saya selesai. Tu kaunselor tuan-tuan. Suami yang baik, pendengar yang baik. Bila isteri kita cakap, yang kita dengar. Ya. Last sekali, boleh abang bantu? Ni boleh. Kita tak. Isteri kita nak cerita, dia akan cerita. Isteri kita akan cerita, bercakap dengan kita dua tempat. Tuan-tuan tahu apa dia? Saya buat kajian, PhD saya tentang isteri, suami isteri. Pertama, atas katil. Dia akan cakap, popek. Kita dengar. Ya. Yang kedua, atas kereta. Naik tu dia cerita lah. Papa kita. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Try. Ini dah. Ya. Senyap tu. Tu problem. Bang, dengar bang. Nak dengar bukan senang bang. Psikologi. Cukup hebat pendengar yang baik. Dengar. Bila dengar, cuba ulang. Boleh saya bantu? Hebat kita. Seorang suami isteri yang baik, dia menerima suaminya seadanya. Sebab tu Dr. Ain Al-Qani kata, bahagia rumah tangga bukan rumah yang besar. Bukan isteri yang cantik. Bukan suami yang handsome. Bukan duit banyak. Dia kata bahagia satu rumah tangga apabila kita reda apa yang Tuhan bagi. Kita reda. Tuhan bagi kat kita isteri, kita reda. Bahagia kita. Ini dah komplain. Ustaz, dulu masa kahwin Ustaz, 36, Ustaz. Malam pertama Ustaz naik motosikal. Dua-dua duduk dalam raga. Ustaz, 30 tahun kahwin Ustaz, isteri saya duduk dekat lampu belakang Ustaz. Komplain tuan. Komplain banyak. Bang, walaupun dia saiz 82 sampai ke bawah, tapi kalau abang reda, itu satu kebahagiaan. Kan? Satu kebahagiaan. Sebab tu kita bahagia, kata Dr. Ain, kamu reda apa yang Tuhan bagi. Seorang isteri yang baik, apa dia? Isteri yang baik, dia reda apa suami dia, apa yang Tuhan bagi. Yang kedua, jangan lupa, seorang isteri yang baik apabila dia ra'i suami dia seperti mana pelayan hotel. Tidak.
Boleh tak? Kau boleh? Saya duduk di Palma, tuan-tuan. Dia orang booking semua siap. Buka puasa saja RM75. Satu dewan ni makanan. 278 hidangan. Saya makan separuh, kenyang dah. Ya Allah, 75. Rugi. Kan? Makan. Tapi kita bagi kepiah. Malulah ustaz kan, makan sikit je. Tapi dalam hati 75 ni, ya Allah, rugi. Ada yang ambil penuh meja. Makan 2 kuih. Buang bazir. Saya buat macam mana? Saya pergi semayang dulu. Lepas tu turun, saya semakan pula. Lepas makan rupanya terawih, boleh makan lagi. RM75. Saya kata, ya Allah, ketika masuk ni, waiter ni tunggu. Cik, sila cik. Saya pun, terima kasih. 75 kan? RM75. Cik nombor berapa? 82. Ya, cik 82 ya, sekejap. Meja cik 5. Kita pun pergi. Meja tu nombor 5, 2 orang aja. Saya dengan isteri saya. Tiba-tiba datang. Cik, self service. Cik nak ambil apa? Ambillah. Saya dalam hati, ya Allah, mesti aku datang lagi. Tapi 75. Tu pun sponsor kan. Layanan dia, Allahu Akbar, first classnya. Isteri kita macam mana layan? Kita tengah duduk dalam tandas tu. Dia masak siap. Bang! Siap! Kawan tengah berak, tarik naik balik. Terkejut, tuan-tuan. Itu macam mana? Servis yang terbaik. Suami kita redha, bahagia. Dia bukan tengok pada cantik, betul tak? Cantik subjektif, betul tak? Bagi saya, cantik seorang isteri apabila isteri itu seorang mamak. Saya mamak, aku cukup kenal. Sebab itu taste saya. Taste saya. Abang taste Melayu. Kan? Sebab apa? Sebab cantik itu subjektif. Tetapi bahagia bila kita redha apa yang Tuhan bagi, bang. Kalau tuan-tuan kata, kalau saya bahagia, saya ada duit banyak. Ada orang, tuan-tuan, duit tak ada pun, tapi dia boleh bahagia. Sebab apa? Dia redha. Ada orang kata, ustaz, kalaulah saya rumah besar, ustaz, saya bahagia. Ada orang, tuan-tuan, rumah pun tak ada, sewa sampai mati, tapi dia bahagia. Sebab apa? Dia redha. Ada orang dia kata, ustaz, kalau saya dah kahwin, saya bahagia, ustaz. Ada orang, tuan-tuan, dia tak kahwin sampai mati. Namanya Abdullah bin Amru al-As. 76 tahun sampai mati. Di antara perawi hadis yang paling banyak. Di samping Anas bin Malik. Orang tanya dia, kenapa tak kahwin? Dia takut aku sibuk dengan isteriku. Aku lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kahwin, dia redha. Bahagia dia. Sebab itu seorang isteri yang baik, redhalah apa yang Tuhan bagi suami kita. Suami yang baik, saya nak bagi tahu, dia benarkan isterinya. Nabi kata, tidur atas lengan dia. Akak, yang dah kahwin lah. Tidur tak atas lengan? Balik abang, suruh bang. Yang! Nabi, tuan-tuan, Aisyah tidur ni. Dalam, tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah. Dia benarkan, ni apa nama Aisyah tidur. Bila Aisyah tidur, dia pegang pipi Aisyah. Bila pegang, dia kata apa? Ya Humairah, wahai si pipi merah. Nampak? Kita boleh tak? Ya bergerutunya muka kau. Kita komplain banyak. Isteri kita bukan wali Allah, hamba Allah. Kita ni. Dan bila kata macam tu, Sayyidatina Aisyah tengok muka Nabi. Ya Rasulullah Habibi, wahai kekasih Allah, kekasihku. Boleh? Dia tahu ustaz nak tengok macam mana ustaz. Bulu ketiak tenggelam. Banyak abang, kakak cabut tiap hari. Hilang lah 20 tahun ni. Kita komplain banyak. Sebab tu saya nak bagi tahu, kebahagiaan bila kita redha. Kita ada mak ayah ni, Ramadan ni. Dalam satu hadis, Nabi naik baca khutbah. Nabi sebut, amin, amin. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa amin? Dia kata, malang di kalangan umatmu Muhammad. Jibril kata, mereka ada mak ayah, mereka tidak guna mak ayah untuk masuk syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan, rahmat lagi, bukan saja isteri kita, suami kita, mak ayah kita, rahmat. Siapa ada mak ayah Ramadan ni, doa banyak-banyak. Dan Nabi SAW lahir tak ada mak ayah. Mak dia meninggal ketika 5 tahun. Bapa dia meninggal ketika lahir. Dan Nabi, tuan-tuan, dia ada bapa mentua, pak mentua. Bapa mentua, ibu mentua. Kan, bapa mentua dengan mak mentua lah. Dan Nabi sayang sungguh. Dan Nabi jadikan bapa mentuanya rahmat bagi dia. Nabi pernah tidur atas reba bapa mentua dia. Tuan-tuan pernah tidur tak atas reba bapa mentua tuan? Dalam hijrah, ingat tak? Nabi naik Jabal Sur, ada gua Sur. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi.
Nabi mengantuk, Nabi tidur atas reba Saidina Abu Bakar. Ketika tu lubang penuh dengan binatang bisa. Saidina Abu Bakar sayang Nabi, dia masukkan jari dalam lubang tersebut. Tiba-tiba binatang tu sengat. Bila sengat, Saidina Abu Bakar tahan, mengalir air matanya jatuh atas pipi Nabi. Nabi pegang-pegang, Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, dalam lubang ni ada binatang berbisa. Aku takut gigit kamu. Aku masukkan jariku, dia sengat. Aku tak tahan ya Rasulullah, mengalir air mataku. Dia kata, wahai Abu Bakar, kenapa tak kejutkan aku? Abu Bakar kata, apa? Masakan aku nak kejut? Yang tidur atas ribaku ini kekasih Allah. Boleh? Tidur atas riba bapa mentua. Boleh? Balik ni. Pak! Duk! Kita letak. Dia kata apa? Kepala bapa. Bapa mentua pun problem kan. Bapa mentua boleh tidur atas reba bapa mentua. Nabi, tuan-tuan, boleh tidur atas reba menantu. Boleh tak tidur atas reba menantu? Siapa sini yang ada menantu? Kan balik, Muhammad. Ha! Dia pun tengok, bapa mentua aku ni buang tabiat ni nak mampu. Nabi pernah dalam satu peperangan balik letih, dia panggil anak menantunya, Saidina Ali karamallahu wajhah. Sebab apa disebut karamallahu wajhah? Sebab Saidina Ali dia tak pernah tengok kemaluannya. Allah pelihara wajahnya. Saidina Ali ni tuan-tuan dipanggil oleh Nabi, ya Ali ta'al hina. Ijlis hina, duduk. Bila duduk, Nabi letakkan kepalanya atas reba Saidina Ali, menantu dia. Tidurlah, tidur dalam keadaan nyenyak. Bila tidur tuan-tuan, rupanya Saidina Ali belum solat asar. Saidina Ali nak kejut, yang tidur Rasulullah, dia buat tak tahu. Bila buat tak tahu, tiba-tiba Nabi terjaga. Bila jaga, Nabi tanya, wahai Ali, tidakkah kamu belum solat asar? Ya Rasulullah, kenapa tak kejutkan aku? Dia kata, masakan aku nak kejut, yang tidur ini kekasih Allah. Bila kata macam tu, terus Nabi keluar, pergi depan pintu. Nabi kata, demi aku di bawah kekuasaanmu, ya Allah, kau naikkan matahari ini sejengkal daripada tempat jatuhnya. Dengan izin Allah, matahari yang nak jatuh tu naik sejengkal. Meraihkan kekasih Allah yang tidur di atas reba menantunya. Hebatlah. Tiba-tiba orang Madinah masa tu nak solat maghrib. Tengok-tengok, tak turun-turun. Tak turun-turun. Kerana apa? Kerana kekasih Allah tidur atas reba menantu. Tuan-tuan boleh tidur atas reba menantu? Boleh. Tak kahwin lagi boleh. Sebab apa? Mak ayah kita, mak mentua kita, rahmat bagi kita untuk masuk syurga Allah. Sebab tu isteri ni tuan-tuan rahmat. Tapi banyak orang komplain tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, saya kalau isteri saya beletih, saya boleh tahan. Abang boleh tahan tak? Saya cakap apa saya dengar. Ya. Saya kaunselor. Ya. Tapi satu saya tak boleh tahan. Kakak tahu tak? Ketika isteri saya shopping. Aku ni Ramadan ni, aku duk fikir dah ni. Dia boleh pergi satu kedai 3 jam tak beli apa lagi. Tu tak tahan tuan. Betul tak? Dia gelak ni mesti sama tuan. Sama. Tak tahan. Pernah satu hari kan? Bukan satu hari lah. Saya kahwin, dah kahwin dengan dia. Kan? Tahun 92. Masa tu Ramadan. Dia beritahu lah. Isteri ni dia ada kelebihan. Sebab itu isteri yang hebat apabila dia gunakan mulut dia. Sebab tu ni isteri ni gunalah mulut untuk tackle suami kita. Sebab dia boleh buat nada sayu. Suami jarang. Kalau kita marah, apalah. Wahai isteri, guna nada ni sayu. Apa dia? Bang, saya sayang bang. Dan lemah dia. Ini kita marah lagi dia marah kan? Saya letih boleh tahan, tapi shopping tak tahan. Dia kata, abang, jom kita pergi shopping. Saya kata, malas lah. Bang, jomlah. Kita bolehlah. Dah pergilah. Dia pergi kedai pertama, tuan. 2 jam. Dia pilih. 1 meter RM12.90. Dia kata, bang, mahal lah kedai ni. Kita pergi kedai depan boleh tak? 2 jam dah. Nak pergi kedai depan. Mungkin kedai depan murah. Saya pun tak apalah, baru kahwin, pergi kedai depan, pergi murah sungguh. RM12.80. Murah-murah. Dia tak beli lagi, kan? Dia kata apa? Bang, kedai depan lagi murah. Yang tu aku boleh tak menang. Lainnya kedai depan tu 700 meter lah. Tak, dia kata apa? Tak beli lagi tuan-tuan, dekat 3 jam lebih lah.
Kata bang, semua mahal bang. Kita patah balik kedai nombor 2. Dia murah 10 sen. Tuan-tuan bayar nak patah balik tu. Kita dah hangat lah. Dia dah tak puasa. Kan? Dia uzur. Kita dah berpeluh ni. Tak apalah yang, jomlah patah balik. Dengan berpeluh ni sampai-sampai dah lah panas. Tengok-tengok kedai nombor 2. Yang jual Indonesia, tengok-tengok saya datang. Terus, Mas, tengok mas. Mas, tengok mas. Kita dah bengang. Aku bukan nak beli mas. Aku nak beli baju. Kita dah bengang. Enggak, mas mau butuh apa? Kita duk bengang. Maki aku lah. Enggak maki mas. Mas mau butuh apa? Lain kali butuh hang. Mas mau butuh saya. Saya enggak mau deh. Dan bini kata, bang, butuh tu maksudnya nak apa? Mana aku tahu. Nampak tuan-tuan nak lena apa. Saya nak beritahu, saya boleh sabar tuan. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita ni tuan-tuan, dengan isteri kita, saya boleh hidup 26 tahun dah. Sebab apa? Aku redha apa yang Tuhan bagi isteriku ini. Sebab tu wahai isteri suami-suami yang ada, redha banyak-banyak apa yang Tuhan bagi dengan kita. Kan? Bergaduh itu biasa. Sebab rahmat bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sampai pukul apa? Ha? Awal lagi? Boleh? Boleh lah tuan-tuan, puasa aku ni cakap macam tak? Jadi rahmat suami isteri. Lagi rahmat ibu dan ayah. Dan rahmat lagi Ramadan ni. Disebut Syahrul Rahmah di awal-awal rahmat. Rahmat macam mana? Kalau boleh tuan-tuan, jadilah Ramadan ini bulan yang mengampunkan dosa kita. Sebab malang di kalangan umat Nabi Muhammad, Jibril kata, bila habis Ramadan, Tuhan tak ampun dosa dia. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, Ramadan ni, tuan-tuan angkatlah tangan ketika lepas sembahyang. Jangan lupa, Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Terutama tuan-tuan doalah ketika qiyamul lail pada sujud yang terakhir. Sebab Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa wasajidun. Paling hampir aku dengan hamba ketika sujud. Maka Nabi kata, fa'aksiru minad doa. Masa sujud, doa banyak-banyak. Sebab tu kita kalau bangun qiyamul lail tuan-tuan, masa sujud tu doa. Jangan sebut dengan perkataan. Dalam hati. Kita sebut Allah. Hati. Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Allah dekat dengan kita, Allah ampun dosa kita. Ramadan ni, pintu hijab tak tutup. Dibuka direct sampai ke langit. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan penuh rahmat. Macam mana nak dapat rahmat? Kita ikut apa yang Tuhan suruh. Di antaranya apa? Jangan lupa sunat-sunat rawatib. Jangan lupa sunat duha, buatlah 2 rakaat menjadilah. Jangan lupa tuan-tuan, sunat witir, banyak orang lupa. Kan dia habis 8 rakaat balik, tak buat, rugi tuan-tuan. Pahala dia seperti mana sembahyang wajib. Kan? Lagi apa? Quran jangan tinggal tuan-tuan. Alif lam mim bukan 3 huruf, tapi setiap itu Allah ganda. Lagi apa? Dalam Ramadan dapat rahmat, jangan lupa tuan-tuan, Quran bacalah. Quran baca, dan jangan saja baca, tadabbur, tengok betul-betul. Sebab Quran ni menyelesaikan masalah kalau tuan-tuan baca. Dan Ramadan ni jangan lupa tuan-tuan, nak dapat rahmat lagi, banyakkan kita sedekah ketika mana iftar, buka puasa. Kan, iftar buka puasa buat, tapi banyak dulu ni tuan-tuan, bukan orang buka puasa, buat ketika mana terawih, lepas terawih rugi tuan-tuan. Masa tu orang dah kenyang dah. Kalau boleh jamulah ketika berbuka. Pahala dia seperti mana orang berbuka puasa. Pahala dia tak kurang. Sebab tu kakak kami di kampung, mereka orang kampung dia buat buka puasa macam mana? Buat di masjid, buat di surau. Orang perempuan, mereka akan buat kuih lebih. Bila kuih lebih, mereka akan bagi. Bila bagi tuan-tuan, itu di antara pahala cukup besar. Tapi kita boleh tak kakak? Susah, duduk taman kan, flat lah. Kita beli tepung talam, bagi tepung talam. Akhirnya tepung talam patah balik. Sebab bazar Ramadan yang sama. Tak apa dapat pahala kan. Ni kita jangan komplain ya. Ni kita komplain. Kita bagi tepung talam, kita nak orang balas balik benda yang lebih daripada tepung talam, tu masalah. Kita bagi bihun goreng kan. Udang banyak. Tiba-tiba orang balas balik cucur udang. Udang pun tak ada. Kita komplain. Aku bihun goreng, udang banyak. Cucur udang pun tak ada. Kalau cucur udang tak ada, cucur badak dah. Cucur kodok duk seketul atas. Pakai tak makan. Jangan komplain bang. Buat, pahala cukup besar. Sebab itu kami alhamdulillah di Ramadan ni
di Pulau Pinang kita banyak buat iftar, iaitu buka puasa. Buka puasa ni tuan-tuan, kita buat macam mana? Buat collection. Macam Petronas ni saya tengok kan, boleh ambil bubuk lambuk dekat mana? Kampung Baru kan. Tuan-tuan, apa salahnya kita buat satu hari berbuka puasa bersama staf Petronas ni? Sebab apa? Pahala cukup besar. Seorang sikit bagi. Dan alhamdulillah saya buka mahat tahfiz tuan-tuan. Mahat tahfiz saya ada 30 orang. Anak yatim ada 6 orang. Yang lain miskin. Banyak di antara badan korporat datang, Ustaz, kami nak buat iftar bersama. Di antaranya Maybank, di antaranya Hotel Sri Malaysia, Hotel Jannah, hotel macam-macam. Dia orang buat macam mana? Bawa pergi hotel tuan-tuan. Budak-budak ni seronok, jamu budak-budak, tak komplain. Tak sedap pun makan, sedap pun makan. Kita komplain banyak. Garam korang. Dia orang tak pernah komplain. Saya tanya, sedap? Sedap Ustaz. Saya kata, aku makan tak sedap. Ustaz tak sedap, kami sedap. Sedap saja, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pahala cukup besar. Sebab itu kita jangan lupa nak dapat rahmat, banyakkan sedekah. Sedekah macam mana? Saya teringat baru ni di tempat tahfiz saya ada satu kelab, namanya Kelab Pro2. Mereka datang ramai-ramai bawa bungkusan makanan, bukan untuk buka puasa, untuk sahur, bagi ke anak-anak kan. Anak-anak punya seronok tuan-tuan. Bukan ada pun dalam bungkusan tu, cuma ada ayam goreng je. Dia orang seronok lah. Habis tu saya tanya, sedap tak? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, boleh makan ayam goreng. Dia kata, saya tanya, seronok macam mana? Ustaz, alhamdulillah, kalau ada lagi seronok Ustaz. Lepas tu, pakak seronok tuan-tuan, ada di kalangan ahli-ahli Pro2 ni, dia kata, Ustaz, kami ni kutip duit Ustaz bagi dia orang makan. Sebab ada di kalangan jamaah kami ni, dia ada penyakit kronik kan, tunggu masa aja 2 minggu lagi meninggal. Jadi kami kutipan-kutipan ni, jadi jamu anak-anak yatim ni Ustaz, dia kata 2 minggu tapi tak mati lagi Ustaz. Panjang lagi Ustaz. Sebab apa? Sedekah ni panjang umur. Allah jauh daripada bala. Allah murahkan rezeki tuan-tuan. Tapi banyak kita tuan-tuan tak nampak benda ni. Sebab itu di Ramadan ni tuan-tuan, banyaklah kita sedekah, banyaklah kita baca Quran, banyak zikir. Zikir yang paling bagus apa dia? Subhanallah. Zikir yang kedua apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu lagi zikir yang terbaik apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca pagi 10 kali, Allah bagi dia 4 kelebihan. Pertama, Allah angkat 10 kejahatan daripada dia. 10 kebaikan Allah turun. Allah ampunkan dosa seperti mana dia memerdekakan 10 hamba anak yatim. Anak yatim. Yang keempat, Allah jauh lindung dia daripada gangguan syaitan. Ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tak boleh sangat, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Sebab apa? Inilah saya guna ketika mana tawaf. Saya kalau saya bawa tawaf tuan-tuan, pergi umrah, saya akan beritahu jemaah, jemaah ikut saya. Jangan bercakap ketika tawaf. Kalau bercakap, kurang pahala. Nah, saya pun pegang. Ni bulan 12 ni saya nak bawa tuan-tuan pergi Palestin, pergi umrah. Siapa nak ikut saya, jom. Ada kosong lagi 16 seat. Saya dengan Ustaz Hasrin Bollywood, kami join. Saya bawa. Ikut. Subhanallah. Semua ikut serentak. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah, dapat pahala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiba-tiba tak boleh lalu, ada Arab di depan. Saya pun kata, tarik, tarik, tarik. Tarik tu bagi jalan. Yang jemaah belakang, tarik, tarik. Habis-habis saya kata, tawaf, kenapa ikut? Ustaz kata suruh ikut. Saya kata torik tu bagi jalan. Mana kami tahu? Nampak sangat mangkuk ayun. Sebab tu tuan-tuan, zikrullah ni subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, la haula. Last sekali tu 5 tu. Siapa yang zikir ini dalam Tanbihul Ghafilin sebut, dia akan dapat 5 pohon syurga. Ramadan ni Tuhan ganda pahala. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan dengar ceramah ni, hati mainlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lena dah, baru 5 lena.
Tu pun aku jamin syurga Allah. Tuan-tuan, zikrullah yang paling hebat apa? Afdhalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha, kena sebut betul-betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tahu di kampung saya ni ada imam. Imam tu bila buat tahlil, afdhalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Bila 10 dia akan bagi gear. Allah. Jadi semua makmum Allah. La ilaha 40 Allah lah kali. Ini bukan zikir tuan-tuan, tu yang jadi pelik. Biar lambat. La ilaha illallah, la ilaha. Pahala cukup besar tuan-tuan. Lagi apa? Zikrullah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyarah. Barang siapa yang selawat pada Nabi sekali, Allah para malaikat diselawat 10. Ramadan ni berganda-ganda. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh tuan-tuan dengar tazkirah ni, hati mainlah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Lagi bagus. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Muhammad. Tak ada. Yang tu tak ada. Allahumma salli ala Muhammad itu paling simple. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang selawat tuan-tuan, Allah bagi syafaat, Nabi Muhammad akan bagi syafaat dekat dia esok di padang mahsyar. Tuan-tuan, Ramadan ni banyakkan zikrullah. Lagi apa dia? Dalam Ramadan nak dapat rahmat selain daripada baca Quran, zikrullah tuan-tuan, selain daripada sedekah, selain daripada kita datang program ilmu. Satu lagi tuan-tuan, yang rahmat ialah jangan lupa tuan-tuan perkara yang sangat penting. Apa dia tuan-tuan? Zakat fitrah. Zakat fitrah jangan lupa pula. Walaupun hanya RM7. Itulah yang menyucikan kita. Itulah yang disebut sebagai fitrah. Fitrah ni cuci. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, terbina Islam ini dengan 5 syariat. Dengan 4 syariat. Pertama, mesti ibadah yang betul. Sebab tu kita ni dalam puasa ni, tuan-tuan nak dapat ni, fitrah ni jangan lupa. Untuk dapat keampunan Allah. Allah jadikan kita tak ada dosa. Ibadat ni kena betul. Tapi banyak orang buat ibadat tuan-tuan, buat ikut suka aja. Sembahyang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Kan? Nak khusyuk orang Melayu apa dia? Pejam mata. Bukan khusyuk. Makruh tuan-tuan. Kalau boleh kita ni nak khusyuk, ni takbir tu kata ulama jangan 2 kali. Allahu Akbar, dia dah. Kalau 2 kali was-was. Sebab tu orang Melayu ni dia nak ikut ni mengaji pondok kan, qasad, ta'arud, ta'yin tu. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam kalau tak lah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Tuan-tuan mudah aja. Allahu Akbar. Dia dah tu. Aku semayang maghrib 3 rakaat. Jangan. Tadi niat 4 ke? Mana ada maghrib 4 rakaat? 3 tu. Allahu Akbar. Dia. Kalau 2 kali was-was. Kata dalam Tanbihul Ghafilin, ludah belah kiri. Was-was. Tu. Tengok pengusi JKK. Bengang lama dah. Habis semayang kenapa ludah? Was-was tu. Jadi jangan was-was. Allahu Akbar dia dah. Tu yang Melayu qasad, ta'arud, ta'yin. Allah. Tu nak ambil 3. Tu yang Ustaz Azhar kata Allah. Bang, jangan was-was. Kita ibadat ni biar betul tuan-tuan. Sembahyang Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Jangan tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pejam, was-was. Bila pejam tu, tuan-tuan, makruh. Kalau jangan tutup mata, baca elok-elok. Bismillah. Ni ada Allah. Alhamdulillah. Saya penuh. Ada seorang Tok Bilal tu datang jumpa saya. Ustaz, lama tak jumpa. Cakap elok. Tiba-tiba dia semayang sebelah saya. Allah. Kuat. Kita duduk sebelah. Allah. Kita alhamdulillah. Dia walak kita dengan kita walak. Ganggu tuan. Allah ganggu semua. Tuan-tuan bercakap dengan saya elok. Cakap dengan Tuhan buat macam tu. Tuhan marah. Cuba bayang. Cakap dengan saya elok. Cakap dengan Abang Haji.